Hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairati wa ila mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifzal mursalin wa ilhamil qarabin. Allahumma rzuqna mutaba'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah rahimin. Allahumma hdina li asma'i wal akhlaq la hadiya anta wasrif 'anna sayyi'ata sifana sayyi'an anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadis yang ke-8. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baina kulli azanaini salatun liman syaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, di antara azan dan iqamah terdapat solat bagi mereka yang ingin untuk kerjakannya. Baik, hadis ini menerangkan tentang kerana terdapat beberapa keraguan, katakan tidak ada solat selain daripada solat rawatib antara maghrib dan isyak. Jadi itu adalah pernyataan yang tidak benar. Yang sebenarnya kita boleh melakukan apa-apa solat di antara azan dan iqamah. Yang terutamanya adalah yang mesti didahulukan adalah solat sunat rawatib. Jadi azan subuh, sementara sebelum sembahyang subuh itu disunatkan untuk sembahyang sunat qabliyah subuh. Baca sebentar tadi azannya maghrib, sementara menunggu untuk solat maghrib, kita mengerjakan daripada qabliyahnya maghrib dan solat-solat yang lain. Jadi ada kenyataan, dan kenyataan itu tidak benar, mengatakan tidak boleh apa-apa solat di antara azan dan iqamah melainkan solat rawatib sahaja. Jadi itu adalah tidak benar. Apa-apa solat. Jadi sementara menunggu kepada iqamah, kalau masanya masih panjang, kita nak buat solat sunat taubat, silakan. Kalau masanya masih panjang, nak buat solat sunat istikharah, silakan. Kalau masanya masih panjang, nak buat solat qadaan pun silakan. Terdapat dia ada tertinggal solat. Misalnya tertinggal solat asar, ketika itu adalah solatnya zuhur, sementara menunggunya iqamah, dia melakukan daripada solat qada, maka ianya adalah
dibolehkan. Jadi keadaan seperti ini mungkin ianya boleh berlaku kalau kita lakukannya di rumah ataupun di tempat yang antara azan dan iqamah itu tempohnya panjang, seperti di Mekah ataupun di Madinah. Siapa yang pernah pergi haji atau umrah akan mendapati bahawa tempoh antara azan dan iqamah itu panjang, terkadang hampir setengah jam, kerana menunggu kehadirannya jemaah untuk masuk ke dalam masjid. Tapi berbeza dengan di tempat kita. Adatnya kita telah menetapkan 10 minit setelah daripada azan, 10 minit daripada masuk waktu, maka didirikan iqamah. Jadi pendek waktu kita. Jadi kalau punya kesempatan, maka dibolehkan. Menunjukkan bahawa hadis Nabi menunjukkan bahawa di antara azan dan iqamah itu boleh mendirikan apa-apa solat apa pun sunat, walaupun solat qadaan sekalipun. Bukanlah hukumnya makruh, bukanlah hukumnya lebih baik ditinggalkan, tetapi harus diingat mestilah didahulukan ataupun diutamakan solat sunat rawatib. Di hadis ini selain daripada itu, ianya juga adalah sebagai untuk menaikkan semangat, perbanyakkan daripada solat. Jadi walaupun di antara azan dan iqamah itu, kalau kita punya masa, maka hendaklah kita mendirikan daripada solat. Solat sunat rawatib itu adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu. Itu dipanggil sebagai sunat rawatib. Solat sunat rawatib. Jadi mengiringi maksudnya solatnya sebelum solat fardu dan terkadang solat setelah solat fardu. Cuma asar dan subuh tidak ada solat sunat setelah asar dan setelah subuh. Setelah asar dan subuh. Kalau qabliyah subuh ini terkadang ada yang keliru. Kerana terkadang ada di dalam kitab itu para ulama menulis usalli sunnatal fajri. Ada juga ulama yang menulis usalli sunnatal subhi. Sahaja aku semayang sunat subuh. Dan terkadang ada juga ulama yang menulis dalam buku tersebut, ditulis sahaja aku semayang sunat fajar. Jadi jangan keliru. Ianya adalah solat sunat yang sama. Jadi jangan, kalau ada seseorang itu sudah niat sahaja aku semayang sunat fajar, kemudian itu dia bangkit lagi untuk semayang sunat subuh, maka itu adalah menjadi satu kesalahan. Kerana sunat fajar dan sunat subuh itu adalah solat yang sama, cuma lafaznya sahaja yang berbeza. Jadi kalau kita dah solat sunat fajar, tak perlu kita bangun lagi untuk solat sunat subuh. Kerana solat sunat sebelum subuh hanyalah 2 rakaat sahaja. Kalau lebih daripada itu, maka dia bercanggah dengan sunnahnya Nabi SAW. Jadi kalau kita nak solat lagi, maka boleh kita solat lain. Solat sunat taubat ataupun solat sunat istikharah, boleh kita lakukan. Tapi jangan melakukan solat yang sama, padahal yang membezakannya hanyalah niat saja. Jadi jangan terkeliru. Ini yang terkadang terjadi kepada jemaah yang
melakukan solat setelah daripada azan dan sebelum daripada solatnya subuh. Dan ada yang terkeliru lagi, kan? Mereka melakukan solat sunat fajar itu sebelum azan. Ini kesalahan ini adalah satu kesalahan. Solat sunat fajar adalah setelah masuknya subuh. Jadi dia membezakan. Dia kata solat sunat fajar adalah sebelum subuh, sementara solat sunat subuh adalah setelah masuknya subuh. Maka ini juga adalah satu kesalahan. Jadi kerana dia terkeliru kepada lafaz sunat fajar itu, sebenarnya sunat fajar itu adalah solat yang sama, solat sunat subuh. Jadi tidak ada solat sunat fajar sebelum masuk waktu subuh. Solat sunat fajar hanya setelah masuknya waktu subuh. Dan jangan terkeliru, kita ulang balik, jangan terkeliru. Kalau kita sudah niat solat sunat fajar, tidak perlu kita bangun semula untuk solat sunat subuh. Jadi tak ada larangan. Jelas. Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-9. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Hadis sahih rawahu Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, orang yang benar-benar bakhil adalah seseorang yang apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak berselawat ke atasku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini suatu peringatan keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun disebut tentang sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita membalasnya, menjawabnya, sama ada dengan, dan itu lebih utama, dengan suara yang keras ataupun dalam keadaan senyap, membaca dalam hati ataupun hanya membaca dengan senyap di lidah sahaja. Jadi Rasulullah mengatakan orang itu dikira sebagai orang yang bakhil. Orang yang bakhil apabila, kenapa dikategorikan sebagai orang yang bakhil? Kerana orang yang bakhil ini adalah orang yang dia itu sombong dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana siapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat ke atasku satu kali, sallallahu alaihi asyarat, maka Allah membalasnya dengan 10 kali rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada hadis ini? Makna daripada hadis ini, selawat kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis. Rasulullah kata, siapa yang berselawat ke atasku satu kali, sebagai tanda bahawa selawatnya itu diterima oleh Allah, Allah membalasnya dengan 10 kali. 10 kali. Satu kali selawat, 10 rahmat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda.
berbeza dengan ibadah yang lain. Jadi solawat ini juga adalah ibadah kerana termasuk dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini kaedah yang Allah guna. Apabila sesuatu perkara itu Allah nak tunjukkan bahawa ianya adalah besar dan penting, besar di sisi Allah dan penting bagi manusia, maka Allah akan mewajibkan. Haji itu, puasa itu besar di sisi Allah, penting di sisi manusia, maka diwajibkan untuk haji, diwajibkan solat fardu, diwajibkan untuk puasa. Maka Allah datangkan dalam bentuk perintahnya wajib, aqimus solah, hijjul baiti man istata' ilaihi sabila, mengerjakan haji bagi orang yang mampu. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan ke atas kamu itu berpuasa, kata Allah. Tetapi apabila Allah nak tunjukkan bahawa selawat itu besar di sisi Allah dan penting bagi manusia, Allah tak wajibkan, tetapi kaedah yang Allah guna, iaitu Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu, sungguh Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusallun, berselawat ke atas Nabi. Yusallun tu maksudnya berselawat lagi banyak daripada kita. Bila? Daripada dulu sampai sekarang ini, sampai akan datang. Siapa? Semua para malaikat. Yang tidak ada tugas malaikat untuk beribadah kepada Allah, itu saja tugasnya, untuk taat kepada Allah. Salah satu daripada yang dilakukan adalah sentiasa berselawat ke atas Nabi. Sebelum itu Allah memulakan bahawa Allah sendiri berselawat ke atas Nabi. Itu perbuatan perintah yang Allah suruh dan Allah sendiri buat. Sallu. Jadi berbeza selawatnya Allah, berbeza selawatnya malaikat, dan berbeza selawatnya kita. Jadi nak tunjukkan bahawa selawat ini besar maknanya, besar kesannya, besar manfaatnya, besar kebaikannya. Dan hadis yang kita sebut tadi, Rasulullah beritahu bahawa salawat kamu itu pasti diterima oleh Allah. Jadi orang yang bakhil ini adalah orang yang sombong dengan Allah, tidak mahu menerima anugerahnya Allah, padahal Allah pasti beri. Siapa yang berselawat pasti diberi, walau dia keadaan uzur. Uzur tidak menghalang seorang perempuan untuk berselawat. Uzur hanya terhalang seorang perempuan itu untuk puasa, untuk solat. Orang tak punya wuduk terhalang daripada solat. Tetapi kalau orang tak punya wudu, orang itu uzur, orang itu tak tutup aurat, orang itu tak menghadap kiblat, dan dia berselawat ke atas Nabi SAW, Allah pasti terima melalui lisannya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Pasti Allah akan balas dengan 10 kali rahmat. Jadi jangan membakhilkan diri. Dengar salawat, dengar dalam, walaupun didengarnya itu bukan secara live, dengarnya ulangan di radio, dengar ini siaran ulangan, dengar disebut nama Nabi, dibaca lagi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar dalam televisyen orang menyebut nama Nabi, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan memberatkan diri untuk menjawab. Kalau lebih baik dia menjawab dalam keadaan nyaring. Dia mendengar nama Nabi, jawab sallallahu alaihi wasallam.
dengar sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ikatan kita dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah sebut, akrabu minni manzilan, yang akan menjadi dekat dengan aku nanti. Bila? Pada hari mahsyar. Siapa dia? Orang yang banyak berselawat ke atasku. Jadi selawat ini dia tak punya masa. Tak punya masa. Bila nak selawat? Sekarang boleh selawat. Bila nak selawat? Waktu qiyamul lail. Cuma ada waktu yang disunahkan perbanyakkan selawat. Bila? Pada malam Jumaat dan pada hari Jumaat. Perbanyakkan. Aktsiru, kata Nabi SAW. Orang yang banyak berselawat, maka hatinya akan tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati. Ketenangan itu hanya ada pada hati. Orang yang banyak berzikir, salah satu bentuk zikir itu adalah selawat, maka dia akan menenangkan hati. Kerana dalam hati ini dia ada gelisah. Dalam hati manusia ni Allah ada letakkan tabiatnya susah hati, sempitnya hati. Itu doa yang Rasulullah ajar. Allahumma inni a'udzubika minan hammi wal hazan. Rasulullah ajar, wahai Allah, jauhkan aku daripada ham, susah hati, hazan, sedih. Ini tabiat memang ada pada manusia. Tabiat yang memang ada pada manusia. Jadi dalam hati itu juga ada dilapangkan. Allah sebut dalam Quran, alam nashrah laka sadrak. Ayat yang surah yang kita hafal. Bukankah kami telah melapangkan hatimu? Hati itu akan ada, hati sanubari itu akan ada selagi mana jantung kita ini berdenyut. Berdenyut. Sekarang ni semua jantungnya berdenyut. Dan dia ada hati sanubari. Jadi hati itu ada hati yang bercahaya, ada hati yang sempit, ada yang susah hati, ada yang senang hati. Jadi menyenangkan hati itu dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan solawat, dengan majlis ilmu, dengan solat berjamaah, dengan bangun malam. Ini semua perkara yang boleh melapangkan hati, menenangkan hati, mententeramkan hati. Jantung yang kita ada tu, semua orang ada jantung, saiznya sama je, satu je. Tetapi ada yang senang hati, lapang hati. Dengan apa? Dengan apa yang kita ada sekarang ini. Al-Quran, zikir, dan dia mesti berterusan. Mesti berterusan. Dia tidak boleh ikut musim. Dia mesti berterusan. Dan kalau kita merasa malas, itu biasa. Rasa berat, itu biasa. Sebab apa? Sebab manusia semua ada nafsu. Semua kita dalam masjid ni ada nafsu. Tak kira lah umurnya masih muda ataupun umurnya sudah lanjut, nafsunya tetap ada. Bila mati, nafsunya hilang. Tapi yang hebatnya adalah
bagaimana dia menundukkan nafsu. Sama juga seperti sifat marah. Semua orang ada sifat marah. Selagi mana dia hidup, dia ada sifat marah. Marah tu tak boleh hilang. Dalam Quran Allah sebut wal qazimina ghaiza, dan orang yang menurunkan kemarahannya. Begitu juga dengan nafsu. Allah sebut dalam Quran, inna nafsa la'ammarah bisu. Nafsu tu bila dia kenal kepada hiburan, dia akan cenderung kat situ. Semua orang, semua, tak kira lah. Dan kita ini memang hidup dikelilingi dengan hiburan, televisionnya, internetnya. Nafsu tu memang kenal. Jadi semua sama, atas dunia yang sama, syaitan yang sama, nafsu yang Allah jadi pun sama. Tapi yang membezakan, itu yang menjadikan para ulama itu hebat. Dia dapat menundukkan daripada nafsunya. Yang itu yang kita nak ikut para ulama tu. Itu yang kita nak ikut orang soleh tu. Sebab itulah ada kategori orang soleh, lepas tu ada kategori orang munafik, atau ada kategori orang lalai. Kita hadir majlis ilmu supaya kita tahu, subhanallah, rupanya kita ni orang yang lalai. Kita hadir majlis ilmu, kita rasa tenang dengan baca Quran, kita rasa tenang dengan bangun malam, kita ucap alhamdulillah. Tapi kalau rasa bangga bila hadir majlis ilmu, oh rupanya kita ada rasa sombong dengan amalan yang kita dah buat. Itu penting hadir majlis ilmu. Kenapa? Kerana dia untuk mengubat daripada hati. Mengubat daripada hati. Jadi yang mententeramkan hati, tak ada orang lain. Tak ada. Yang boleh melapangkan hati, tak ada orang lain. Tak ada orang lain, hanya kita saja. Tuan punya badan, kitab dan guru dia hanya tunjuk. Yang kita baca kitab ni dia tunjuk, kamu ni sempit hati sebab tak selawat banyak. Kamu ni susah hati, kenapa tak banyak baca Quran, banyaknya nonton televisyen, banyaknya tengok drama, lepas satu siri, lepas Koreanya, Filipina, lepas Filipinanya India, lepas Indianya Cinanya, bahasa lain. Tapi Al-Quran yang bahasa lain dia tak nak baca. Di situ penyakitnya. Di situ penyakitnya. Maka kata para ulama, kena buang. Buang kurang. Buang. Berat nak buang? Memang berat nak buang. Sebab apa? Nafsu tu dah terikat dengan hiburan tadi tu. Nafsu tu dah terikat. Jadi bila dah tahu, maka hendaklah dibuang. Jadi tak ada orang boleh buang, melainkan diri kita sendiri. Jadi sebagaimana kalau kita ini banyak, dan itulah jalannya orang soleh mendapatkan ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dengan menundukkan daripada nafsunya. Jadi antara perkara yang boleh menundukkan nafsu itu adalah puasa. Puasa. Kita tak lama lagi disunahkan memperbanyakkan puasa. Bila? 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah. Hari Rabu ni mula. Hari Rabu ni bermula 1 Zulhijjah. Kalau orang berkorban, last kan nak potong apa-apa pun hari Selasa ni. Siapa yang berkorban? Siapa yang berkorban? Tak kira lah berkorban di mana-mana sekalipun, last potong kuku, last potong rambut, dan apa-apa bulu sekalipun yang sunnahnya, maka lastnya hari Selasa. Bermula 1 Zulhijjah, dimakruhkan dia untuk memotong. Kenapa? Kerana apabila nanti setelah daripada berkorban, maka dia
membuang daripada bulu-buluannya, daripada kukunya, akan berguguranlah dosa, sebagaimana bergugurnya bulu-bulu yang dipotong. Jadi 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah yang Allah bersumpah dalam Quran, walayalin ashr, layalin ashr, wal fajr walayalin ashr, dan 10 malam yang terawal. Jadi kata para ulama, yang Allah maksudkan ini adalah 1 hingga 10 Zulhijjah. Walaupun disebut layal malam, tetapi yang dimaksudkan juga adalah siang. Itu istilah yang para ulama sebut. Walaupun Allah sebut kemuliaannya hari Jumaat, tetapi kemuliaannya bermula daripada malam Jumaat. Allah sebut, Rasulullah sebut kemuliaannya hari Jumaat, tapi tak sebut malam Jumaat. Tetapi kata para ulama, ianya kemuliaannya, kebesarannya, gandaan pahalanya bermula daripada malam Jumaat. Sebab itulah malam Jumaat, ulama kita dahulu, orang tua kita dahulu, majlisnya lain sikit. Dia baca Yasin, dia banyakkan tahlil, dia banyakkan baca doa. Berbeza dengan hari lain. Hari lain tu dia ada majlis ilmu. Tapi kalau malam Jumaat, dia mulakan dengan tahlil, ada yang tempat salawat, ada yang tempat baca kahfi. Kenapa? Pada malam tersebut digandakan pahala bagi orang yang memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermula, walaupun dia sebut layal, Allah sebut walayalin ashr, 10 malam, tetapi yang dimaksudkan juga adalah siang. Berarti pada 10 malam bermula 1 Zulhijjah, Selasa malam Rabu, bermula 1 Zulhijjah, lipat gandakan amalan kita. Kerana apa? Pahala digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan qiyamul lail, panjangkan bacaan Al-Quran, lebihkan salawat, lebihkan sedekah, perbaiki taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari. Digandakan. Jadi pada siang harinya apa yang afdal? Puasa. Bilakah yang afdal? 1 hingga 9. 10 hari raya. Raya tak boleh puasa. 1 hingga 9. Kalau tak dapat 1 hingga 9, maka ambillah hari Isnin dan Khamis yang ada di antara 1 hingga 9. Kalau tak mampu juga, paling tidak jangan tinggal puasa 9 Zulhijjah, iaitu jatuhnya hari Khamis datang. Bukan Khamis ni, Khamis akan datang. Ya, Khamis ni pun sunnah puasa. Jadi siapa yang puasa hari Khamis ini dapat 2 pahala. Pahala puasa hari Khamis dan pahala puasa dalam bulan Zulhijjah. Kalau hari Khamis depan, dia dapat 2 juga pahala, iaitu puasanya hari Arafah dan puasanya hari Khamis. Puasa Arafah adalah di antara puasa yang terafdal, puasa sunat yang terafdal. Kenapa? Kerana diampunkan dosanya oleh Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu daripada Arafah yang dulu, yang tahun lepas, sampai Arafah yang akan datang hari Khamis depan ni. Dan Allah mengampunkan setahun yang akan datang lagi, iaitu hari Khamis depan ni sampai Arafah yang akan datang. Berarti kemaafan Allah sudah mendahului daripada umurnya. Itulah daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mensia-siakan niat daripada sekarang. Ingatkan daripada keluarga untuk berpuasa pada hari Arafah, jatuhnya pada hari Khamis, sehari sebelum hari raya Aidul Adha. Jadi puasa ini dia boleh menundukkan daripada nafsu. Kenapa? Berlapar itu menundukkan nafsu.
Kita pun sedia maklum. Kalau perut itu kenyang, tapi Imam Ghazali kata apa? Kalau perut itu kenyang, apa yang datang? Malasnya datang. Apa yang datang? Ngantuknya datang. Apa yang hilang? Bijaksana dia hilang. Ketika lapar dia bijak. Oh, apa ni, pahala baca Quran, pahala bangun malam. Tapi bila dia dah kenyang, bijaksana dia hilang. Dia lupa tentang pahala-pahala tersebut. Itu yang akibat kata Imam Ghazali. Itu yang ulama kata, ulama dia tunjuk je. Ini yang menyebabkan hati kamu ni berat, hati kamu ni malas. Sebab apa? Perut selalu kenyang. Kita ni mewah dengan makanan, mewah. Jadi sebab itulah kalau kita baca kisah para ulama, Al-Imam Nawawi, kan? Siapa yang tak kenal Imam Nawawi? Kerana mujahadahnya. Mujahadah, salah satu mujahadah dia apa? Dia makan sekali sehari saja. Satu hari sekali saja. Dia minum sekali saja waktu sahur. Kerana apa? Lapar itu menguatkan daripada mujahadah. Sementara kenyang itu dia menguatkan daripada nafsu. Itu memang kita sedia maklum. Semua orang ada nafsu. Kalau dah kenyang itu memang matanya mengantuk. Bila dah kenyang itu makannya berak. Lepas tu Syekh Abdul Qadir kata, bila dah makan kenyang, dia akan selalu pergi tandas. Dia akan selalu pergi tandas. Sebab kerana nak membuang daripada makanan yang sudah dimakan. Jadi banyak masa habis pada penyediaan makanan. Banyak masa habis kepada makan. Kemudian tu banyak masa habis kepada nak menghadamkan makanan. Kemudian tu banyak masa lagi habis kepada nak membuang pula makanan. Jadi makanan itu, sebab itulah Allah sebut dalam Quran, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, dan tetapi jangan berlebihan. Dan kita pun sedia maklum, makan yang berlebih ini, kalau lebih manisnya, kencing manis. Lebih garamnya, darah tinggi. Lebih minyaknya, jantung. Jadi makanan itu dia boleh merosakkan badan dan dia boleh menguatkan kepada nafsu. Maka kurangkan makan. Sebab itulah kata para ulama, kalau kita nak bangun malam jangan makan sehingga kenyang. Makan hanya sekadar-kadar untuk menghilangkan daripada lapar sahaja. Jadi kadang-kadang orang yang berat hati itu susah untuk berselawat, malas untuk berzikir, adalah kerana apa? Dia tidak berjaya menundukkan daripada nafsunya. Sedangkan nafsu tu milik kita. Tak ada orang kongsi nafsu, tak ada. Tak ada orang yang nafsunya berat. Oh, dia ni kuat nafsu, dia ni kurang, tak. Yang hebat tu dapat menundukkan daripada nafsu. Jadi kita muhasabah diri kita balik. Bagaimana keadaan kita. Dan itulah Allah sebut dalam Quran, kan, doa yang Allah ajar, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Allah, kami yang menzalimkan diri kami sendiri. Lebih banyak terjerumus kepada dalam maksiat, lebih banyak mengikut kepada akhlaknya musuhnya Rasulullah. Tak banyak ikutnya akhlaknya Rasulullah. Kenapa? Diambil daripada televisyen, diambil daripada internet. Jadi bukannya salah orang lain, jangan disalahkan itu, jangan disalahkan ini. Allah kata yang salahnya adalah diri kamu. Itulah doa ini para ulama sering baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi yang melapangkan hati kita adalah kita.
dengan salawat. Jadi bila kita selawat, sekali kita selawat, 10 rahmat Allah datang. Tapi kalau orang tu malas selawat, dia lebih kepada mengingati, suka banyak sebut tentang artisnya, sebut banyak tentang orang-orang yang lalainya, lebih banyak bermaksiat, maka dia menghitamkan hati. Allah sebut kallabal rana ala qulubihim, malahan hatinya menjadi hitam. Kallabal, malahan mereka itu hatinya ran tu hitam, titik hitam. Ala qulubihim, atas hati mereka. Allah sambung apa? Ala ma kanu yaksibun, kerana benda yang dia buat. Dia sendiri yang buat, bukan orang lain buat. Jadi menghilangkan titik hitam tu, tak ada orang boleh hilangkan, adalah dengan salah satunya berzikir dan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang malas berselawat dan orang yang tidak mau membalas selawatnya Nabi, kata Rasulullah, dia adalah daripada orang yang berakhir. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada pengajian akan datang kita akan sambung pada hadis yang ke-10. Moga-moga kita menjadi daripada orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana banyaknya selawat kita. Moga-moga kita sentiasa diberikan ketenangan kerana banyaknya selawatnya kita kepada Rasulullah SAW. Dan moga-moga kita menjadi daripada orang yang mendapatkan kasih sayang ya Allah kerana banyaknya berselawat ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Allahumma rabbana atina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma arzuqna mutaba'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahiran hamdulillahirabbil alamin. Kita tasbih kafarah.